soal tarif disebut oleh Pandan semalam. Tarif elektrik. Yang betul, keputusan Pentadbiran yang lalu ialah menaikkan tarif elektrik. Kertas draft Jemaah Menteri sudah disiapkan. Dari tanggungjawab kami sepatutnya hanya melaksanakan. Tetapi bila saya baca, ini bertentangan dengan dasar kita. Bagaimana mungkin dalam keadaan kos sara hidup begini, rakyat terbeban, kita naik kadar elektrik. Walaupun kita akui dari segi ekonomi, ia satu keperluan kerana kerajaan untuk 1 tahun tidak mungkin membayar 30 bilion ringgit dan untuk suku pertama 10 bilion ringgit. Menampung keperluan ini. Tetapi bila meneliti semula, saya tidak sanggup meneruskan, maka kadar elektrik tidak dinaikkan bagi keperluan domestik, bagi SMEs, bagi keperluan pengeluar pertanian. Akan dinaikkan hanya bagi pengeluar syarikat-syarikat besar seperti multinational corporations, syarikat-syarikat yang gergasi yang punya keuntungan bilion ringgit. Dan itu yang kita putuskan, ada anjakan. Dia tidak benar kalau kita katakan 2 minggu ini kita tidak lakukan apa-apa. Ya. Tentunya hal-hal yang lain yang dikatakan gimmick dan sebagainya, itu penting. Ini memberikan petanda yang betul bahawa kita serius. Termasuklah kereta yang dipesan oleh Pagu. Ini ada rekod ya, untuk Sepangku. Kemudian tidak diteruskan oleh BERA kerana kesusahan masa sebelum pilihan raya. Dan saya gunding untuk batalkan. Itu kenyataan. Putrajaya. Ini bukan rekaan. Rekodnya ada. Bedanya saya sebagai ketua pembangkang dan saya di sini, saya boleh baca rekod dalam fail dan nota. Tetapi saya tidak mau panjang ke perkara ini. Ya, kerana ini ada kaitan dengan tadbir urus. Ini soal 600 bilion ringgit. Ini tunjuk apa maksud saya. Yang menyebut 600 bilion ringgit itu tak kalah bentang di parlimen, itu Pagu. Yang pertikaikan adalah ketua pembangkang pada ketika itu. Kerana wang KWSP dan wang moratorium dimasukkan untuk menunjukkan kepada rakyat kita belanja banyak. Tetapi sebenarnya tidak. Yang saya bangkitkan tentang isu penyalahgunaan kaedah ini tanpa ketelusan, guna darurat, ingat, darurat untuk memberikan kelulusan tanpa tender. Ini kerana nak betulkan supaya ini jangan diulang oleh pentadbiran sekarang. Pentadbiran sekarang tidak dibolehkan meluluskan projek tanpa tender. Jadi contohnya 92 bilion dari 600 yang diberikan tanpa tender. Dan sekarang ini dalam siasatan SPRM, jadi saya tidak akan mengulas lebih daripada itu. Tapi percayalah, tidak bersih seperti mana yang dia gambarkan selama ini. Jadi bersih itu hanya dalam slogan. Tapi tidak sebenarnya kerana ini akan dipantau dan laporan awal telah terbukti untuk tidak point of order. Saya ingat usul yang dibentangkan ini berkaitan dengan usul yang telah pun ditebelkan di atas meja. Jika dilihat isu yang dibahaskan ini adalah isu berkait dengan jawapan apa yang dibangkitkan dalam usul semalam. Baik, 33.1 menyebut bahawa sebarang perbahasan yang telah pun diputuskan maka selesailah, iaitu 33.2. Yang di-Pertua telah membuat ruling dah atas keputusan tadi, menerima perbahasan berkaitan dengan usul undi percaya. Jadi saya kira jika Perdana Menteri ingin menjawab segala perkara yang dibangkitkan kemarin, ia ditutup dah dengan kemarin. Hari ini kita nak ulang balik. Jadi apa kata kalau di peringkat pembangkang akan usulkan semula perkara-perkara yang berkaitan dengan isu baru. Baik, jadi saya pohon supaya yang di-Pertua melihat balik 33.1 dan 32. Sudah pun ada keputusan. Terima kasih, Yang Hormat. Baik. Sekarang Menteri sedang menerangkan apa kaitan benda yang diusulkan dengan apa yang berlaku dan akan berlaku. Maksud saya, isu ni sepatutnya diulas Terima malam. kasih. Terima kasih. Silakan Menteri. Siapa makan cabai dia rasa pedas. Pak Jelun, saya setuju. Yang saya bincangkan ini adalah peruntukan
yang diluluskan. Ini bukan keabsahan. Cuba dengar baik-baik. Saya kata siasatan yang berkait dengan kelulusan yang dibuat dan sekarang diteliti semula kerana ada beberapa pelanggaran dan ini urusan SPRM. Dia tidak ada kaitan dengan keabsahan semalam yang sudah beres dan saya ucap terima kasih. Baik. Dan ini juga berkait misalnya disebut, umpamanya ada yang katakan soal judi tidak ada kaitan. Ada kaitan. Kerana bila kita turunkan dari 22 ke 8, kerajaan kehilangan 150 juta ringgit. Tapi yang saya bangkitkan, mengapa boleh biarkan perkara ini berlaku? Dari 8 naik 22. Dalam masa 1 hari, saya jadi Menteri Keuangan, saya arahkan apa alasan dia? Kerana soal dana, keperluan dana. 120 juta tapi tentunya habuan banyak. Itu yang saya kaitkan tapi kerana saya nak redakan suhu politik ini saya tidak mau kait kerana saya tidak fikir ini terkait dengan PAS. Tapi parti sekutu itu ada yang dalam kerajaan. Bekas Menteri Keuangan dan Perdana Menteri ada di sebelah sana. Ya, betul. Bekas Menteri Keuangan ada, bekas Perdana Menteri pun ada, bekas Menteri PAS pun ada. Jadi sama-sama kita pikul tanggungjawab. Tapi sekurang-kurangnya Pasir Mas, saya lakukan segera untuk balik kepada asal 8 sementara Kementerian Kewangan. Sekejap. Jelas pasal judi tadi. Saya akan bagi pendang. Dia bimbang. Duduk dulu. Dia suhu tu kena rendah. Saya turunkan dulu kerana balik kepada asal dan sekarang Kementerian Kewangan kaji apakah keperluan meneruskan 8 cabutan khas. Jadi pegawai Kementerian Kewangan menasihatkan saya bagi peluang supaya mereka dapat cerakin jumlah yang sebenarnya kehilangan dan apa yang ganti pendapatan yang boleh menampung keperluan yang lama. Boleh pendang. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun. Terima kasih Tuan Ketua bagi peluang. Berkenaan dengan judi daripada 22 ke 8 dan daripada 8 ke 22. Yang Amat Berhormat Tambun, pada masa ketika itu, Timbalan Menteri Kewangan. Saya bertanya, masa nak lulus. Saya bertanya Timbalan Menteri Kewangan daripada UMNO pada ketika itu, bincang tak dengan siapa ni? Dia kata ini tak perlu bincang dalam kabinet, hanya dengan Menteri Kewangan saja. Jadi kalau macam tu tak adil pada kami. So, itu saya terus tanya. Sepatutnya kita bincang dan kita buat keputusan. Saya bukan faham. takat daripada 22 turun ke 8. Saya dan bagi luar biasa kepada pendang ni sebagai sahabat lama walaupun ini bentang usul tak boleh bahas. Dia kena tunggu habis. Tak apa. Okey. Terima kasih. Dan saya setuju sebab itu saya kecualikan PAS ke sini. Cuma menteri collective responsibility bertanggungjawab, ya. Tetapi saya tahu kalaulah umpamanya saya percaya. Datuk Speaker, saya nak minta sikit penjelasan. Dah, tak apa, sekejap. Dia tak ada penjelasan. Bentang usul tak ada Sikit penjelasan. penjelasan. Ini saya ketua majlis bagi ruang yang melanggar peraturan sikit. Ya? Saya percaya kalau dibentang di Jemaah Menteri, sahabat-sahabat daripada PAS akan bantah keras. Saya setuju. Cuma bila diluluskan, dah diketahui dan saya bawa di Parlimen. Sepatutnya dibawa, dia dibantah keras. Tapi tak apa, itu sudah berlalu. Yang pentingnya sekarang Menteri Keuangan dah turunkan dan kaji untuk rationalize apakah perlu cabutan khas ini. Baik. Kita melihat sekarang sentimen ekonomi berkembang dan baik, tetapi unjuran kita untuk tahun ini, tahniah juga mantan Menteri Keuangan kerana prestasinya sedikit lebih baik daripada apa yang diunjurkan 65 kepada 7%.